والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر بتمم خير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama pada malam ini dan insya-Allah pada malam ini kita meneruskan bacaan bagi ganti kepada kitab pada petang tadi, iaitu Muhammad Insanul Kamil karangan Sayyidi Abuya Muhammad Said bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, menggantikan kitab Asy-Syifa Ta'rifi Huquqil Mustafa. InsyaAllah Asy-Syifa kita akan baca pada esok pagi insyaAllah ta'ala. Tamam. Kita masuk pada bab dalam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil pada berkaitan dengan kamalu i'tinaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimadhharihi asy-syarifi, sempurnaan penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mazhar ataupun rupa paras baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'tina'uhu bi badanihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani bi nadhafati badanihi wa ya'muru bidzalik. Adalah Nabi SAW sangat menjaga penampilannya dengan menjaga kebersihan dirinya, wa ya'muru bidzalik, dan baginda mengarahkan dengan perkara tersebut. Faqad kana yaghtasilu fi kulli usbu'in, dan adalah baginda Nabi SAW mandi pada setiap minggu. Di sini ada sedikit persoalan. Adakah bermaksud Nabi mandi seminggu sekali? Ataupun apa maksud yang disebutkan di sini? Dalam riwayat disebut oleh Al-Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Nabi mandi dengan disebabkan 4 perkara. Minal janabati, kerana janabah, wa yaumil jumu'ah, mandi kerana hari Jumaat, wa minal hijamati, dan juga mandi kerana disebabkan hijamah ataupun berbekam. Setelah berbekam Nabi akan mandi. Wa min ghaslil mayyiti, dan setelah memandikan mayat. Jadi kita boleh tanggung faqad kana yaghtasilu fi kulli usbu' dengan makna ightisal muakkad, dengan mandi yang takkid, iaitu mandi Jumaat tidak ditinggali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad kana yaghtasilu fi kulli usbu', dengan makna Nabi tidak akan meninggalkan mandi pada hari Jumaat. Iaitu mandi Jumaat tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali, kerana disebutkan dalam sebahagian riwayat bahawa mandi Jumaat adalah wajibun li kulli muhtalimin. Jadi wajib di situ dengan makna sunnah muakkadah, iaitu yang sangat-sangat dituntut untuk mandi. Jadi ditanggung makna faqad kana yaghtasilu fi kulli usbu' dengan makna tersebut. Wa yuhafidhu ala ghasli yadayhi qabla at-ta'ami wa ba'dahu, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dengan ghasli yadayhi, membasuh kedua tangannya, qabla at-ta'am wa ba'dahu, sebelum makan dan setelah makan. Wa yahrusu ala isti'mal as-siwaki fi kulli ahwalih, dan Nabi sangat menjaga dan menggunakan siwak pada seluruh ataupun pada setiap keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sentiasa bersiwak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafidhu ala ta'ahudi atrafi badanihi bin nadhafati wa izalati al-awsaqi anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaga ala ta'ahudi atrafi badani, iaitu melihat pada setiap hujung bahagian badan Nabi SAW dengan kebersihan.
kukunya, misainya, ni min atraf, maksudnya di benda-benda yang dibuang hujung-hujungnya, ketiaknya dan sebagainya, bulu ketiak dan sebagainya. Baik, di sini bila Abu Yazid Muhammad menyebutkan min qassi syaribihi wa adhafirihi, seperti Nabi menipiskan misai dan juga memotong kuku, wa natfi ibtihi, iaitu dengan mencabut bulu ketiak. Sebab sebahagian riwayat menyebutkan bahawa ketiak baginda Nabi SAW putih bersih, seakan tidak ada bulu, menunjukkan kepada kebersihan baginda Rasul SAW. Tamam? Tapi tidak menafikan bahawa di bahagian tersebut juga mempunyai bulu dan berlaku yang disebut sebagai natfi ibtih, iaitu dicabut bulu ketiak Nabi SAW. Wa halqi anatih, dan dicukur bulu kemaluannya. Wa kana ya'muru bin nadhafati wa yahussu 'alayha. Wa kana ya'muru bin nadhafati wa yahussu 'alayha. Dan Nabi SAW mengarahkan dengan kebersihan dan menyuruh untuk melakukan perkara tersebut. Wa yahdharu min al-wasaqah biqawlihi inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda. Dan Nabi melarang daripada melakukan kekotoran, minal wasaqah. Itu disebut dalam hadis inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyiba, Allah itu tayyib, Allah itu cantik dan Allah menyukai kecantikan dan kebaikan. Nadhifun yuhibbun nadhafah, Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Karimun yuhibbul karam, Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan. Jawadun yuhibbul jawad al-juda, dan Allah pemurah dan Allah menyukai kepemurahan. Wa biqaulihi, dan kalam Nabi SAW, tanazzafu bikulli mastata'tum fa inna Allah bana al-islam 'ala an-nadhafah wa lan yadkhul al-jannata illa kullu nadhifin. Tanazzafu bikulli mastata'tum, maksudnya bersihkan diri kalian daripada apa yang kalian mampu. Di pembersihan di sini bukan hanya daripada sudut zahir semata-mata, juga dengan makna batin, iaitu dibersihkan batin kita daripada penyakit yang mengotorkan jiwa. Hasad, dengki, marah tanpa sebab yang sebenar dibenarkan oleh syarak. Lagi apa-apa semua sifat yang disebutkan di dalam penyakit-penyakit hati. Tanazzafu bikulli mastata'tum fa inna Allah bana al-islam 'ala an-nadhafah. Karena agama Islam itu, Allah Subhanahu wa taala membina Islam itu dengan nadhafah, kebersihan zahir dan batin. Walan yadkhulal jannata illa kullu nadhifin, dan tidak masuk ke dalam syurga melainkan setiap yang bersih. Jadi bukan hanya bersih pada sudut zahir, juga bersih pada sudut batinnya. Dan bersih pada batin adalah dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Musyrikin itu adalah najis. Najis pada akidahnya. Jadi maknanya dinisbahkan juga najis bukan hanya kepada masalah berkaitan dengan zahir semata-mata, tapi juga disebut kepada yang berkait dengan i'tiqad dan pegangan. Wa akbaru dalilin ala nadhafati badanihi syarifi, dan antara dalil yang besar menunjukkan kepada kebersihan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibu araqihi asy-syarifi wa raihatihi allati tafuqul ambara wal miska, yaitu wanginya peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raihatihi, dan bauan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih wangi melebihi ambar dan misik. Ambar, minyak wangi yang dibuat daripada mani ikan paus. Satu pandangan, satu kata ambar adalah sejenis tumbuhan yang ada dalam laut, diproses, dijadikan sebagai minyak wangi. Dan misik adalah minyak wangi yang diambil daripada kijang, iaitu daripada darah kijang. Wa tibu raihatihi umuman, dan wanginya
ataupun baiknya wangian Nabi SAW ataupun bau tubuh badan Nabi SAW yang sangat harum, allati kanat ta'abbaqa ay tatayyaba, yakni yang mewangikan fi ayyi tariqin yamurru minhu, mana-mana jalan yang dilalui oleh Nabi SAW, ta'abbaqa ay tatayyaba ayyi tariqin. Nah, jadi mewangikan setiap jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Lepas tu kalau Nabi lalu, setiap orang yang lalu di jalan tersebut akan tahu kata Nabi melalui jalan tadi. Kenapa? Karena wanginya Rasulullah SAW yang tidak ada misal pada zaman tersebut. Sayyidina Utbah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang sangat wangi badannya. Dia ada 4 orang isteri. Yang keempat-empat orang isterinya sentiasa berlumba-lumba untuk mengetahui tentang ataupun nak tengok siapa paling wangi ketika mana nak bersama dengan Sayyidina Utbah. Maka berebutlah 4 orang isterinya beli minyak wangi yang mahal-mahal, tapi tetap tak boleh melawan dengan wangiannya Sayyidina Utbah, badannya yang sangat wangi. Maka akhirnya 4 orang isteri ini tanya kepada beliau, apa rahsia dan apa minyak wangi yang digunakan, jenis apa. Kata beliau, waktu ketika aku pada zaman Nabi SAW, aku terkena penyakit gatai, penyakit yang sangat teruk di belakang badannya dengan gatai. Maka ketika aku mengadu kepada Nabi SAW dengan sakit tersebut, aku tak tahan lagi dengan gatai tadi, maka jumpa dengan Sayyidina Rasul, baginda Nabi SAW menyuruh aku buka baju, dan Nabi memeluk badanku dan bertemu peluhnya Nabi SAW terkena pada sebahagian daripada tubuhku, dan kekal wangian peluh Nabi SAW di badanku setelah itu sampailah sekarang. Maknanya Nabi dah wafat, beliau dah hidup sekian lama setelah Nabi wafat, pun masih lagi wangian badan Nabi melekat pada tubuhnya dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana minyak wangi. Ini badan Nabi SAW. Wa ma'a dhalika fa innahu la syakka fi anna hadha min qasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun begitu, kata ini tidak syak lagi, ini adalah termasuk khususiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat wangi tubuhnya. Tamam? Pun begitu Nabi memakai minyak wangi. Nah, dan Nabi tidak menolak hadiah minyak wangi kalau dihadiahkan dengan minyak wangi. Sebab tu Nabi kata ada beberapa hadiah jangan ditolak. Yang pertama minyak wangi. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bantal. Kalau dibagi jangan tolak. Maksudnya kalau ada tuan rumah hadiahkan kepada ataupun suruh kita tidur di atas bantai tersebut, ataupun dia bagi sorongkan bantai kepada kita, maka jangan ditolak, ambil. Dan yang ketiga, susu. Susu jangan ditolak. I'tina'uhu bi sya'rihi. Ini yang kedua, penjagaan Nabi terhadap rambutnya. Bi tanzifihi wa tarjilihi wa sadlihi. Dengan cara Nabi membersihkan rambut, Nabi menyikat rambut, dan sadl maksudnya Nabi yasdulu ra'sahu dengan makna Nabi membelah rambutnya. Qala Anas radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi. Yuksiru dahna ra'sihi atau dahna ra'sihi, bukan duhna. Yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membanyakkan minyak pada rambut Nabi, wa tasriha lihyatihi, dan menyelak janggutnya. Wa yuksirul qina'a, dan Nabi juga banyak memakai qina'. Qina' adalah disebut di bawah qirqatun tudha'u 'ala ar-ra'si, yakni satu qirqah ataupun kain kecil yang diletakkan di atas kepala hina isti'malid duhun, ketika menggunakan minyak, litaqiyal imamata minhu, untuk menjaga imamah daripada ad-duhun, daripada minyak. Ini sunnah yang dilakukan oleh para ulama. Dan kalau dilihat dalam sebahagian pakaian para ulama daripada Tunis, maka akan pakai kopiah di dalam, kemudian dipakai kopiah ni di luar. Dia ada nampak kopiah putih tu.
Itu termasuk juga minal qina'. Tamam, untuk menjaga kopiah ni daripada terkena dengan minyak. Kalau dipakaikan minyak pada rambut. Pun begitu Nabi SAW sebut, disuruh kepada kita untuk memakai minyak dengan berjarang-jarang. Maksudnya bukan selalu. Khusus kepada lelaki. I'tina'uhu bi'ainih. Yang ketiga, iaitu berkaitan dengan penjagaan Nabi terhadap matanya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin. Adalah Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai bekas celak yang Nabi bercelak dengannya pada setiap malam. Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Yani 3 di sebelah kanan hadhihi wa salasatan fi hadhihi, yani pada sebelah kiri. Kenapa digunakan hadhihi? Kerana mata ta'nis, nah, ain dan mana-mana bahagian anggota yang ada 2 anggota bahagian, maka digunakan dengan lafaz ta'nis. I'tina'uhu bi asnanih. Penjagaan Nabi SAW terhadap giginya. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'tani bi takhlil asnanihi ba'da tanawul at-ta'am. Adalah Nabi SAW sangat menjaga, mengambil perhatian dengan taqlil asnanih, iaitu dengan dengan membuang kotoran yang ada di celah-celah gigi Nabi ba'da tanawul at-ta'am, setelah mengambil makanan ataupun makan. Wa yaqulu, dan Nabi menyebut, habadha al-mutakhalliluna min ummati. Habadha uslubul madh. Nah, ini uslub pujian. Dia murakkab daripada 2 perkataan, habba dan za. Nah, habba fi'lun madhi jamid dan za adalah ismu isyarah fa'ilun lah. Jadi isim isyarah ni adalah fa'il kepada fi'lun madhi jamid. Nah, habba za. Ini pujian, nah. Uslub pujian, maksudnya as-sana'. Yani sangat terpuji, nah, kepada al-mutakhalliluna min ummati. Iaitu kepada orang yang mutakhallilun min ummati. Qad qila lahu, mana ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal mutakhalliluna ya Rasulullah? Apakah yang dimaksudkan dengan mutakhallilun ya Rasulullah? Faqala al-mutakhalliluna fil wudu' wal mutakhalliluna min at-ta'am. Yani orang yang mutakhallil pada wudu' dan mutakhalliluna min at-ta'am. Ada 2 jenis mutakhallil. Amma takhlilul wudu', makna takhlilul wudu' iaitu apa dia? Fal madmadatu wal istinsyaqu wa bainal asabi', iaitu dengan cara berkumur, dengan cara memasukkan air ke dalam hidung, istinsyaq, wa bainal asabi', dan dengan cara menyelati jari-jarinya. Bainal asabi' maksud menyelati jari-jari, maka ini dipanggil takhlilul wudu'. Dipanggil. Wa amma takhlilut ta'am, manakala takhlilut ta'am pula adalah faminat ta'am. Innahu laysa syai'un ashadda 'ala al-malakain, iaitu menyelati ataupun membuang kotoran di celah gigi. Dan tidak adalah sesuatu yang lebih berat 'ala al-malakain, kepada 2 malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal, min an yaraya baina asnani sahibihima ta'aman wa huwa qa'imun yusalli. Melainkan ketika mereka berdua, yakni malaikat yang 2 tadi, melihat di celah-celah giginya sahibihima, yakni orang yang mereka jaga tu, ada terdapat makanan, wa huwa qa'imun yusalli, sedang dia bangun untuk menunaikan solat. Jadi maksudnya malaikat sangat berat ketika tengok benda tu. Marahlah. Apa makanan tu? Kena buang dulu maksudnya. Ini sunnah untuk kita selalu takhlil at-ta'am. Wa min inayatihi bi asnanihi. Tapi eloknya beli orang floss, kan? Beli yang tu untuk guna. Ataupun tu pencungkil gigi tu. Apa sebahagian orang tak setuju, katanya tak elok yang tu. Floss tu lebih baik. Apa mana-mana. Nah, kalau boleh beli dan ada dalam poket kita, sedia untuk kalau lepas makan kita akan buang. Tamam? Yang lebih kepak pula pokok-pokok kayu tu. Ada orang jenis tu. Gelak ni jenis buat tu. Tak buat tu. Alhamdulillah. Kan, tapi
Tengok pokok mana dia ada benda terlekat. Daging apa ke? Kepak pokok. Rumah tok guru lah tu kepak. Ada seorang lelaki pada zaman dahulu, ketika orang mimpi bertemu dengan dia setelah dia wafat, ditanya, apa dia yang Allah Ta'ala beri kepada kamu? Dia kata, aku disoal hampir setahun dah dia wafat. Dah setahun dah aku disoal. Kenapa? Kerana aku telah mengambil kayu daripada tuan yang bukan miliknya. Dia tolong bawa kayu api, dan kayu tu bukan dia punya. Dia kepak kayu tu dan dibuat takhlil at-ta'am. Ditanya setahun. Kerana tak minta izin. Setahun ditanya. Itu hanya kerana sebab kayu tadi. Dia kena hati-hati. Minta izin dulu. Kalau nak guna apa pun. Ni ada banyak ni. Ada banyak pencukir gigi. Jadi nak guna boleh. Ni dah berapa tahun dah pencukir gigi tu. Wa min inayatihi bi asnanihi wa tibi raihati famihi syarif. Kalau beli di kedai RM2 ke apa ni? Kedai RM2. Nak satu bekas tu. Bawa buah dalam poket. Buah dalam beg kita. Nak pergi mana-mana dia kedai mana? Kedai Saleh pun ada, no? Jadi payah juga tu nak abang kat dalam YouTube ni, YouTube dalam Facebook ni. Sebab dia pun jenuh cari kedai Saleh ni. Dia macam ada seorang ni, dia pernah ceramah dia tu yang duk merempit depan kedai Saleh. Ada seorang penceramah tu dululah. Tergelak ni tak faham ke? Siapa dia yang tu? Nanti. Wa min inayatihi bi asnanihi. Di antara inayah ataupun penjagaan Nabi terhadap giginya sallallahu alaihi wasallam asy-syarif wa tibi raihati famihi asy-syarif, dan baiknya wangian ataupun haruman pada mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nafi' guru kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Nafi' guru Imam Malik, dan beliau adalah qari, pembaca Al-Quranul Karim dan guru Al-Quran di dalam Masjid Nabawi. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan tidak membenarkan Imam Nafi' menjadi imam pada zamannya. Kenapa tak dia jadi imam? Padahal dia qari. Kerana dibimbangi, kata Imam Malik, kalau Imam Nafi' melakukan kesilapan ketika membaca, kerana kuda yang tangkas kadang-kadang boleh juga tergelincir. Betul? Itu orang panggil apa? Peribahasa Al-Imamul Kisai. Bukan peribahasa, kiasan. Al-Imamul Kisai. Imam Kisai pernah terbaca silap dalam solat. Kemudian ditegur dengan penuh adab oleh khalifah. Khalifah semayang belakang Imam Kisai. Jadi bila semayang belakang Imam Kisai, Kisai ahli lughah. Kan? Ahli qira'ah. Jadi bila khalifah semayang belakang, khalifah hafal Quran. Tengok Imam Kisai baca silap. Habis semayang, khalifah tegak. Khalifah bukan tegak. Dia tanya, ada qira'at lain kah wahai imam? Dengan bacaan sekian. Dia baca balik ayat yang Imam Kisai baca tadi waktu semayang. Imam Kisai kata apa? Kuda yang tangkah juga kadang-kadang tergelincir wahai khalifah. Wahai Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, kuda yang tangkas kadang-kadang tergelincir juga. Faham? Itu maksudnya. Jadi Imam Nafi' disebut, kata Imam Malik tidak benarkan beliau menjadi imam kerana bimbang takut berlaku kesilapan, dan orang tak tanya lagi kepada Imam Nafi'. Terus balik bagi tahu, kata ada qiraat dan Nafi' baca macam tu. Takut nanti akan tersebar fitnah. Maka Imam Nafi' cukup dijadikan sebagai penegur. Dia duduk di belakang, ada imam. Kalau imam tu baca tak betul, dia akan tegur. Itu lebih baik. Dan Imam Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karamahnya, mulutnya wangi. Tanpa digosok. Kalau tak gosok gigi pun wangi dengan wangian yang sangat harum. Kerana khidmatnya dengan Al-Quran dan hadis. Dikatakan satu malam beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Imam Nafi' untuk mencium mulutnya. Rasulullah kata dalam mimpi, mari mulut kamu yang banyak berkhidmat kepada Al-Quran dan hadisku untuk aku cium. Maka Imam Nafi' memberikan mulutnya untuk dicium oleh Nabi. Bagi esok bangun, wangi mulutnya sampai wafat. Mulutnya wangi sampai wafat. Maqam Imam Nafi' sebelah Imam Malik di Baqi' Al-Gharqad. Tamam? Di Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala menemukan kita dengan mereka. Amin ya rabbal alamin.
dan menyampaikan kita ke Madinah. Amin. Wa min inayatihi bi asnanihi wa tibi raihati famihi syarif muhafazatuhu ala isti'mal as-siwak fi kulli ahwali. Yani Nabi menjaga dengan menggunakan siwak pada setiap urusan. Lepas tu Sayyidatina Aisyah bimbang ketika melihat Nabi bersiwak. Takut nanti luka gigi Nabi dan juga gusi Nabi SAW kerana kerapnya Nabi bersiwak. Sebahagian masyayikh baca kitab sikit, siwak. Lepas tu baca. Habis satu ni, siwak lagi. Lepas tu letak baca lagi. Lepas tu siwak lagi. Fi kulli ahwali. Ada yang macam tu. Inda salah, ketika mana solat. Wa inda al-wudu, ketika wudu. Wa inda an-naum, wa inda an-naum, ketika nak tidur. Wa ba'da an-naum, setelah tidur. Bangun tidur, siwak lagi. Wa inda dukhulihi wa khurujih, ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi keluar daripada rumah. Wa bal wa kana ya'muru bidzalika wa yahussu 'alaihi wa yaqul as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Dan Nabi menyuruh dan menggesa ke arah perkara tersebut, dan Nabi mengatakan as-siwak matharatun lil fami, siwak itu membersihkan mulut, mardatun lirabbi, dan diredai oleh Tuhan. Maksud untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kebersihan. Dan Nabi sebut benda tadi. Maka jangan ditinggalkan siwak. Wa yaqulu laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk siwak pada setiap solat. La amartuhum. Di sini menunjukkan dalil bahawa baginda Nabi juga punya tasarruf dalam syarak. La amartuhum, lakin la amartuhum. Ataupun la amuruhum, saya tidak mengarahkan mereka. Kalau saya nak arah, saya boleh arah, kata Rasulullah, tapi saya tak mau. Karena tidak mau menyusahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah semua burus gigi yang ada sekarang mengambil tempat siwak? Para ulama kebanyakannya mengatakan sedemikian. Cuma afdal adalah dengan kayu arak. Kayu arak, dan ada pula dia punya peringkat dia pula. Kalau dibahagi, ada kayu arak, ada kayu zaitun, ada nakhil, jaridun nakhl. Kemudian kecuali kayu raihan, kecuali kayu pokok apa? Raihan? Bukan melur, kayu apa? Lebih kurang tu lah. Kayu tu tidak dibenarkan kerana dia akan mewarisi sopak. Boleh terkena penyakit sopak. Jadi dielakkan kayu tersebut, kayu raihan. Lain daripada kayu raihan, maka ada martabat dia pula disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Apa dia, siapa ingat? Yang pertama kayu arak. Yang kedua zaitun. Nombor 3 apa? Jaridun nakhli. Yang kedua kan. Zaitun nombor 3. Hei, hampa ni. Mana tak tahu? Mana kitab Ustaz? Tarik cara itu tu nampak hebat. Boleh main Lego. Buka. Tak mana nampak. Wa fi riwayatin 'inda al-Bazzari wa at-Tabrani la faradtu 'alaihim as-siwaka 'inda kulli salatin kama faradtu 'alaihim al-wudu. Jadi dalam riwayat Imam Tabrani dan Imam Bazzar disebut laula an asyqa ala ummati la faradtu 'alaihim as-siwak. Bukan sampai tak baca kat itu ya. Dia ada sebelumnya laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan umatku, la faradtu 'alaihim as-siwaka 'inda kulli salatin, aku akan fardukan mereka, diwajibkan mereka bersiwak pada setiap solat, kama faradtu 'alaihimul wudu'a, seperti difardukan kepada mereka dengan wudu. Faham? Ada. Kemudian i'tina'uhu bi thiyabihi wa hay'atihi. Ini kita akan sambung pada esok hari. Cuma kita tengok dulu berkenaan dengan siwak. Ada beberapa martabat siwak yang disebutkan oleh Al-Habib Hasan Al-Kaf dalam kitabnya Taqrirat As-Sadidah. Yang pertama, ayyakuna bi'udil arak. Yang pertama, martabatnya dengan kayu arak. Yang pertama. Yang kedua, jaridun nakhli. Iaitu pelepah tamar.
Yang ketiga, udid zaitun. Zaitun nombor 3. Yang keempat, kulli udin lahu raihatun illa raihan. Semua kayu yang ada wangian kecuali raihan. Nah, kenapa? Karena dia akan mewarisi juzam ataupun sopak. Akan jadi penyakit sopak. Kemudian yang kelima, summa baqiyatul a'wad. Kemudian mana-mana kayu yang tidak ada bau. Yang pertama arak, yang kedua jaridun nakhli, yang ketiga zaitun, yang keempat kayu yang ada wangian, yang ada bau, kecuali raihan. Raihan tak boleh, kenapa? Makruh kerana dibimbangi akan mewarisi juzam, sopak. Yang keempat, mana-mana kayu yang tidak berbau sekalipun. Ini pembahagian kayu. 5 ni pula, ada 5 pula lagi. Kali 5. Jadi 5 kali 5 jadi 25 martabat. Kayu arak ada 5 martabat. Kayu jaridun nakhli ada 5 martabat. Kayu zaitun ada 5. Kayu yang berbau wangi ada 5 juga martabat. Dan kayu yang tidak berbau, selain daripada kayu yang disebut di atas tadi, juga ada 5 martabat. Iaitu yang pertama apa dia? An yakuna bil arakil munadda bil ma'. Iaitu yang dibasahkan dengan air. Ini yang dibasahkan dengan air itu lebih tinggi kedudukan. Yang kedua, munadda bima'il ward. Tadi dibasahkan dengan air yang air mutlak, air biasa. Yang kedua dibasahkan dengan air ward, air bunga. Yang ketiga al-munadda birriq, yang dibasahkan dengan air liur. Yang keempat ar-ratbu, yang basah. Yang kelima al-yabis. Ratbu tidak basah, dia maksudnya masih lagi muda. Itu panggil ratbu. Dia tak basah, dia muda. Jadi maknanya kayu arak yang muda dengan kayu arak yang dibasahkan dengan air, mana lebih aula? Yang dibasahkan dengan air. Itu lebih aula daripada yang muda dan kemudian dia masih lagi orang panggil apa? Masih lagi ada lembab tu. Sama? Jadi macam tu juga yang kedua, jaridun nakhli sama juga ada 5 martabat. Yang pertama, jaridun nakhl ataupun pelepah tamar yang dibasahkan dengan air. Yang kedua dibasahkan dengan air ward, air bunga. Yang ketiga dibasahkan dengan riq, dengan air liur. Yang keempat ratbu, yang masih lagi muda. Dan yang kelima al-yabis, yang telah kering. Yang ketiga sama juga zaitun. Zaitun pun ada 5 juga. Zaitun yang dibasahkan dengan air mutlak adalah lebih tinggi daripada zaitun yang dibasahkan dengan air ward. Zaitun ward nombor 2. Nombor 3, zaitun yang dibasahkan dengan kayu zaitun. Bukan zaitun tu, kayu zaitun. Nak ambil buah zaitun pula, ambil buah. Kayu zaitun yang dibasahkan dengan air liur. Yang keempat, kayu zaitun yang masih muda. Yang kelima, kayu zaitun yang telah kering. Tamam? Tidak dibasahkan. Dan begitu juga seluruh kayu yang lain pun ada 5 tadi. Dan kayu-kayu yang tidak berwangian pun ataupun tidak berbau pun juga ada 5 tadi. Jadi 5 kali 5 jadi berapa? 25 martabat. Tamam? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita akan sama-sama laksanakan mahallul qiyam dan boleh diikuti sama-sama insya-Allah taala. Bismillah. Ni apa?
Dengar. Ya Allah, ya Allah. Buat dia bergulung. Sidi Alif. Well done. Sidi Saifullah. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك ومن الشرك تصدى ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما كفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القادر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفنى
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا بكل مطمع واكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقينا يا رب اغثنا يا الله بحياها الطالية مع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه